TV KPM. Cikgu. Aiman. Cikgu nak pergi mana ni, cikgu? Cikgu nak pergi pasar ni. Oh, ya ke? Aiman nak pergi mana? Saya motor saya rosak pula, cikgu. Sebab tu saya kena Alah, naik bas. ke? Kenapa cikgu tak naik kereta je pergi pasar, cikgu? Oh, sebab naik bas lagi senang dan cepat. Setahu saya naik kereta dah lagi cepat, cikgu. Senang nak angkat barang. Betul, tapi sebenarnya saya ni sedang mengamalkan amalan teknologi hijau. Teknologi hijau tu apa, cikgu? Ya. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot pada hari ini, slot menengah rendah dalam mata pelajaran Geografi tingkatan 2. Apa khabar murid-murid sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik dan sihat-sihat sejahtera. Dan siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, pada hari ini kita bersama dengan juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Siti Zubaidah Ahmad daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuantan, Pahang, dan tetamu istimewa kita pada hari ini adalah Cikgu Nur Afifah Cik Amir daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Keramat Wangsa Kuala Lumpur. Apa khabar, Cikgu? Waalaikumsalam. Khabar baik. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan cikgu, ada juga murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Boleh kita kenalkan terlebih dahulu murid-murid kita? Boleh. Okey, kita ada 4 orang murid yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Okey, saya kenalkan murid-murid saya. Murid yang pertama bernama Nur Azrin Marsha binti Ahmad. Okey, hai sikit Azrin. Hai. Okey, murid yang kedua bernama Khairin Azman. Yang ketiga bernama Amir Hamzah dan yang keempat bernama Azim Mukris. Hai untuk kawan-kawan. Okey. Alright. Okey, ini adalah murid-murid saya tingkatan 2 dari SMK Keramat Wangsa Kuala Lumpur. Untungnya lah dapat belajar dengan Cikgu Afifah kan. Okey, baik murid-murid sekalian, anda semua dah bersedia ke nak mulakan kelas kita pada hari ini? Tunjuk good sikit. Itu dia. Okey, jadi murid-murid kita dah bersedia, cikgu, dan murid-murid kita di rumah pun dah bersedia. Jadi kalau dah bersedia, apa lagi yang kita tunggu? Jom kita bersama dengan cikgu untuk mata pelajaran kita pada hari ini, Geografi tingkatan 2. Dipersilakan cikgu. Baik, terima kasih Aiman. Okey, baik. Tajuk yang akan kita belajar bersama-sama pada hari ini bertajuk Teknologi Hijau dalam tingkatan 2. Okey, mari kita lihat konsep teknologi hijau. Okey, konsepnya adalah apakah teknologi hijau? Teknologi hijau merujuk kepada pembangunan produk, peralatan dan sistem untuk memelihara dan memulihara alam sekitar serta sumber semula jadi. Okey, yang seterusnya, aplikasi teknologi hijau selaras dengan konsep pembangunan lestari iaitu membangunkan kemajuan negara dalam pelbagai aspek teknologi tanpa menjejaskan alam sekitar. Jadi dalam tajuk teknologi hijau ini, kita akan melihat beberapa kepentingan dan apa kesannya dengan pelaksanaan teknologi hijau. Kerana teknologi hijau ini merupakan salah satu teknologi yang direka cipta inovasi oleh manusia bagi menjaga kelangsungan kelestarian alam sekitar kita. Okey? Okey, cikgu. Baiklah, ini antara matlamat dalam teknologi hijau. Terdapat 4 matlamat dalam teknologi hijau. Okey, matlamat yang pertama, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia. Okey, ini adalah matlamat yang pertama. Manakala matlamat yang kedua adalah untuk melindungi ekosistem semula jadi. Maksudnya adalah di sini pelaksanaan teknologi hijau ini adalah untuk kita menjaga alam sekitar kita termasuklah flora dan fauna. Bukan sahaja kepada manusia tetapi kepada hidupan yang lain. Okey, matlamat yang ketiga adalah bagi mengurangkan impak negatif daripada aktiviti manusia. Kerana kita tahu di dunia ini manusia menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi,
pada masa yang sama, kegiatan ekonomi tersebut memberi pelbagai kesan negatif sebenarnya kepada alam sekitar. Jadi kita perlu melakukan teknologi hijau bagi menjaga alam sekitar kita. Okey, dan matlamat yang terakhir, kenapa perlu melaksanakan teknologi hijau ialah menjadi alternatif untuk menggalakkan perkembangan ekonomi. Bermaksud dengan wujudnya teknologi hijau, pada masa yang sama aktiviti ekonomi kita dapat diperkembangkan, diperluaskan. Okey? Baik, yang seterusnya kita akan ke bahagian soalan. Okey, sangat ringkas kerana pada bahagian ini kita hanya membincangkan tentang konsep dan matlamat. Jadi cikgu berharap 4 orang murid cikgu bersedia untuk menjawab soalan. Okey, mari kita teruskan. Soalan yang pertama, soalan yang sangat senang. Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi hijau? Ada 2 pilihan jawapan di situ. A. Pembangunan produk, peralatan dan sistem untuk memelihara dan memulihara alam sekitar serta sumber semula jadi. Manakala jawapan B, pembangunan produk, peralatan dan sistem untuk kemajuan sesebuah negara. Okey, sekarang cikgu buka peluang kepada anak-anak murid cikgu. Siapa yang nak cuba jawab soalan yang pertama? Okey, siapa nak cuba boleh angkat tangan. Cepat. Boleh angkat tangan Siapa nak jawab soalan? Okey, kita nampak Amer Hamzah ingin mencuba jawab. Okey, silakan Amer. Okey, silakan. Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi hijau ialah A. Pembangunan produk, peralatan dan sistem untuk memelihara dan memulihara alam sekitar serta sumber semula jadi. Okey. Baik, jadi Amir telah memilih A. Okey, A jawapannya panjang. Okey, kalau kita nampak di situ tambahan di penghujung jawapan itu adalah untuk memelihara dan memelihara alam sekitar dan sumber semula jadi. Berbanding jawapan B, dia tak ada menyatakan sumber semula jadi kan. Okey, mari kita lihat jawapannya. Okey, jawapan Amir betul. Okey, jawapannya A. Pembangunan produk, peralatan dan sistem untuk memelihara dan memelihara alam sekitar serta sumber semula jadi. Ada bintang ke cikgu untuk murid kita ni? Okey, sebab Amir jawab betul, jadi cikgu bagi 1 bintang untuk Amir. Wow. Okey, baik cikgu, kita dah berehat seketika. Betul. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot menengah rendah dalam mata pelajaran Geografi tingkatan 2. Baik, cikgu. Boleh kita teruskan slot kita pada hari ini? Baik Aiman, terima kasih. Okey, mari kita teruskan dengan bahagian yang seterusnya, perbincangan kita. Okey, perbincangan yang seterusnya kita akan memfokuskan kepada menerangkan ciri-ciri produk teknologi hijau. Jadi di sini kita akan melihat 7 ciri-ciri produk dalam teknologi hijau. Okey, mari kita lihat ciri-cirinya. Okey, ciri-ciri produk teknologi hijau yang pertama adalah mesti boleh dikitar semula. Bermaksud mesra alam lah. Okey, yang kedua, kadar pembebasan gas rumah hijau adalah rendah. Kerana apa? Kita nak mengurangkan jumlah gas-gas yang memberi kesan kepada rumah hijau kita seperti gas metana, gas karbon dioksida yang tinggi di udara. Jadi kita nak mengurangkan gas tersebut. Jadi kita kena mewujudkan produk teknologi hijau yang lebih mesra alam dan mengurangkan pembebasan gas rumah hijau tersebut. Okey, yang seterusnya ialah dapat menjimatkan penggunaan bahan api. Okey, antara contoh bahan api yang kita ada adalah seperti sumber petroleum, di mana kita tahu bahawa sumber petroleum adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui, dan jika sumber tersebut habis, maka kita tiada ganti sumber tersebut. Jadi kita perlu menjimatkan penggunaan bahan api tersebut. Okey, yang seterusnya, produk teknologi hijau perlulah penghasilan produk melalui proses inovasi. Okey, proses inovasi bermaksud kita perbaharukan produk yang sedia ada dan kita wujudkan produk tersebut menjadi produk yang baharu.
Okey, produk yang lebih baru, yang lebih moden, yang lebih berteknologi. Itu maksud proses inovasi. Okey, yang seterusnya, ciri-cirinya adalah mudah untuk digunakan oleh pengguna. Pengguna itu siapa? Iaitu manusialah, kita. Okey? Dan yang seterusnya adalah perlu menggalakkan penggunaan sumber bahan api yang boleh diperbaharui. Bermaksud sumber bahan api yang boleh sumber bahan yang boleh diperbaharui ini, jika kita menggunakan sumber tersebut tidak akan habis. Contohnya seperti sumber air. Kita tahu bahawa sumber air yang berada di muka bumi kita ini tidak akan pernah habis melainkan tercemar. Tapi jika tercemar, kita boleh rawat semula air tersebut, tetapi air tersebut tidak akan habis. Itu maksud sumber yang boleh diperbaharui. Okey, yang terakhir ciri-cirinya adalah mestilah selamat untuk digunakan oleh pengguna, iaitu kita. So, kita kena pastikan bahawa untuk penghasilan produk dalam teknologi hijau mesti mempunyai ketujuh-tujuh ciri ini. Okey, baik. Yang seterusnya, kita akan membincangkan tentang 4 teras utama dalam produk teknologi hijau. Apa yang difokuskan di dalam produk teknologi hijau merangkumi 4 teras, iaitu teras yang pertama adalah merangkumi aspek penggunaan tenaga. Teras yang kedua memfokuskan kepada peningkatan ekonomi. Okey, dan yang ketiga, semestinya produk teknologi hijau ini amat penting bagi kelestarian alam sekitar kita. Dan teras yang keempat adalah untuk sosial. Sosial itu bermaksud adalah dalam kalangan masyarakat kita. Jadi produk teknologi hijau ini sememangnya fokus utamanya adalah kepada 4 fokus ini, 4 teras ini. Okey Aiman? Okey cikgu. Okey, anak-anak murid pun cikgu harap boleh memberi fokus kerana di akhir ini kita akan ada beberapa soalan. Wow, ada soalan lagi. Ada. Okey. Okey, baik, kita akan lihat teras yang pertama, iaitu teras produk teknologi hijau bagi aspek teras tenaga. Kenapa kita perlu menghasilkan produk teknologi hijau? Yang pertama adalah bagi mengurangkan penggunaan tenaga bahan api fosil. Seperti yang saya cakap tadi, bahawa kita di muka bumi kita ini terdapat pelbagai sumber semula jadi, di mana sumber-sumber tersebut terbahagi kepada 2 jenis, iaitu sumber yang boleh diperbaharui dan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Jika sumber yang tidak boleh diperbaharui, jika kita berterusan menggunakannya, maka sumber tersebut akan habis dan kemungkinan akan pupus sebab kita dah tak ada ganti sumber tersebut. Contohnya seperti sumber petroleum. Jadi kita kena fikirkan satu kaedah bagaimana untuk menjimatkan sumber tersebut. Okey, jadi di sini dapat ditunjukkan bahawa terdapat beberapa penggunaan sumber tenaga di mana ke arah untuk kita menjimatkan sumber semula jadi kita. Contohnya seperti kita menggunakan kereta hybrid, okey, kereta hybrid, kereta elektrik, bas elektrik dan menggunakan kenderaan gas asli seperti gas NGV yang banyak kita nampak dalam penggunaan teksi, betul tak? Betul, jadi gas-gas ini ataupun penggunaan tenaga sebegini dapat menjimatkan sumber tenaga semula jadi kita. Okey, yang seterusnya dari aspek ekonomi. Kenapa kita perlu mewujudkan amalan teknologi hijau ataupun produk teknologi hijau? Adalah bagi kepentingan ekonomi di negara kita, juga di negara-negara lain di seluruh dunia. Okey, jadi dapat meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi canggih. Contoh teknologi canggih yang telah ada pada zaman sekarang adalah seperti industri fotovolta. Apa itu fotovolta? Apa tu cikgu? Apa itu fotovolta? Di sini dapat lihatlah, fotovolta itu bermaksud solar, panel solar, di mana penggunaan panel solar sememangnya banyak digunakan secara meluas di Malaysia kerana Malaysia merupakan salah satu negara yang menerima cahaya matahari yang tinggi, haba matahari yang tinggi. Jadi rugilah kalau kita membazirkan penerimaan cahaya matahari tanpa kita manfaatkan dia. Okey, jadi bagaimana untuk manfaatkannya? Kita mewujudkan industri fotovolta, iaitu penggunaan panel solar dalam kehidupan seharian kita. Jadi banyak sekarang pun dah banyak kediaman yang menggunakan solar kan, solar system untuk menjana tenaga elektrik. Bukan sahaja kediaman, di pejabat-pejabat dan di pelbagai tempat kita nampak panel solar di bumbung-bumbung kediaman tersebut. Betul tak Aiman? Betul cikgu. Okey, baik. Itu dari segi ekonomi. Alright. Yang seterusnya adalah dari segi alam sekitar. Okey, kenapa pelaksanaan proyek teknologi hijau ini amat penting? Kerana terasnya berfokuskan kepada
penjagaan alam sekitar. Kerana apa? Apabila kita menggunakan produk teknologi hijau, jadi kita dapat mengurangkan kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar. Seperti apa? Seperti pencemaran udara contohnya. Kan, jika kita banyak menggunakan kenderaan yang menggunakan petrol, jadi kita tahu bahawa kenderaan tersebut akan mengeluarkan banyak asap ke udara. Pada masa yang sama, semakin banyak kenderaan yang mengeluarkan asap, jadi pencemaran udara kita akan semakin kritikal. Jadi kita perlu memfikirkan satu kaedah atau cara untuk mengurangkan kesan tersebut, salah satunya seperti menggunakan pengangkutan awam dan juga menggunakan kenderaan elektrik. Okey, jadi di sini ada lagi beberapa seperti yang ditunjukkan bagaimana cara untuk kita melaksanakan amalan teknologi hijau seperti penghasilan produk teknologi hijau, beg plastik biodegradasi. Mesti Aiman pernah pegang dan pernah guna beg plastik sebegini. Betul tak? Pernah cikgu. Kalau pergi ke pasar ke Ya, kan. kalau kita pergi pasar ataupun kita pergi membeli belah sekarang ni, kebanyakan beg plastik yang pertama juruawam tersebut akan bertanya, nak plastik tak? Betul tak? Nak. Jadi sebenarnya kita perlu menerapkan amalan membawa beg kita sendiri. Tetapi jika kita terlupa membawa beg untuk mengisi barang belian kita, kita bolehlah tapi kena bayar 20 sen lah. Kita bayar 20 sen dan kita akan mendapat beg plastik biodegradasi. Apa itu beg plastik biodegradasi? Dia merupakan beg plastik yang menggunakan bahan-bahan yang mudah reput. Bermaksud beg plastik ini senang reput lah. Tapi ingat, kalau kita menggunakan apa sahaja barang sisa plastik, kita perlu bijak membuang di tempat yang betul. Jangan buang merata-rata. Okey. Baik, yang selain pada itu, bagaimana untuk kita menjaga alam sekitar melalui amalan teknologi hijau adalah kita menghasilkan penggunaan baja kompos. Okey Aiman? Baik, penggunaan baja kompos ini bermaksud kita menghasilkan baja-baja untuk tanaman kita ataupun untuk memberi nutrien kepada tanah melalui penggunaan sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan yang kita makan tu, daripada kita buang rata-rata, baiklah kita jadikan sebagai baja kompos. Macam mana kita nak buat baja kompos tu? Tak payah susah-susah, kita boleh tanam je dalam tanah. Kita dah pun bagi manfaat dekat tanah tu, kita dah bagi nutrien dekat tanah tu melalui penanaman sisa-sisa makanan tersebut. Itu antara langkah sebenarnya. Kita nampak macam tak ada apa kan, sebenarnya kita dah pun menyelamatkan bumi kita melalui penanaman sisa makanan. Alright. Yang seterusnya, okey, di situ dapat kita lihat maksud biodegradasi bermaksud proses perebutan bahan organik secara semula jadi. Jadi penghasilan plastik biodegradasi ini sebenarnya menggunakan bahan-bahan yang senang reput dan tidak memudaratkan alam sekitar kita. Okey, baik. Yang seterusnya, mari kita lihat fokus teknologi hijau terhadap sosial, iaitu apa itu sosial? Bermaksud kepentingan teknologi hijau terhadap kehidupan masyarakat, iaitu kita lah sebagai manusia, sebagai masyarakat sangat penting amalan teknologi hijau ini. Kerana dengan pelaksanaan teknologi hijau, kualiti hidup masyarakat dapat dipertingkatkan. Contohnya seperti apa? Okey, kita dapat lihat di sini beberapa contoh produk teknologi hijau yang telah diinovasikan, diperbaharukan, seperti bekas makanan yang diperbuat daripada ubi kayu. Ush, ada ke cikgu? Ya, ada. Wah. Dan ada juga straw yang diperbuat daripada beras, di mana straw tersebut lepas kita minum air, kita boleh makan straw tu. Ya, ada beberapa gerai minuman yang menggunakan straw sebegini. Jadi kita tidak menggunakan unsur plastik ya di situ dan kita dapat menjimatkan alam sekitar. Dan yang terakhir, dalam komuniti kita ramailah sebenarnya yang menggunakan pengangkutan awam untuk bergerak ke mana-mana sahaja. Masuklah cikgu. Termasuklah saya untuk pergi ke pasar tadi, kan? Okey. Baik. Seterusnya, kita dah pun selesai membincangkan tentang ciri-ciri serta teras di dalam teknologi hijau. Sekarang kita berada di bahagian soalan. Okey. Cikgu harap murid-murid bersedia ya. Okey, soalan yang pertama. Sebutkan semula 4 ciri-ciri produk teknologi hijau. Okey, siapa yang nak cuba jawab? Anak-anak murid cikgu? Okey, boleh boleh saya cuba? Okey. Boleh. Silakan Khairin. Antara ciri-ciri produk teknologi hijau ialah boleh dikitas semula, menjimatkan penggunaan bahan api. Selain itu, mudah untuk digunakan serta selamat untuk digunakan. Okey, Khairin telah menyebut 4 Memang Khairin menjawab soalan lah. Memang 4 ciri-ciri produk teknologi hijau telah disebut oleh Khairin. Mari kita semak jawapan Khairin.
Okey, seperti yang dibincangkan sebentar tadi, kita ada 7 ciri-ciri produk teknologi hijau di mana 4 telah disebut oleh Khairil, iaitu boleh dikitas semula, menjimatkan penggunaan bahan api, kadar pembebasan gas rumah hijau rendah, penghasilan produk adalah melalui proses inovasi, mudah untuk digunakan, menggalakkan penggunaan sumber yang boleh diperbaharui serta mestilah selamat untuk digunakan oleh manusia. Terima kasih Khairil. Itu dia. Okey, soalan yang kedua. Apakah 4 teras utama dalam produk teknologi hijau? Okey, siapa nak cuba jawab? Silakan. Apa nak jawab? Okey, Cikgu silakan. Mazhab. Ya, okey silakan Azrin. 4 teras utama dalam produk teknologi hijau ialah tenaga, ekonomi, alam sekitar dan sosial. Wow, sangat berkeyakinan kan Azrin Oh, menjawab betul, soalan? cikgu. Okey, terima kasih Azrin. Mari kita semak jawapan Azrin. Betul tak jawapan Azrin tadi? Okey, jawapannya adalah betul. Okey, so kita ada 4 teras utama dalam produk teknologi hijau kita, iaitu kita fokus kepada tenaga, ekonomi, alam sekitar dan juga sosial. Baik, Itu dia sahaja. cikgu. Jadi cikgu, mereka ni kita nak bagi ganjaran ke cikgu? Oh Mungkin ada ya, bintang ke? saya nak bagi ganjaran bintang kepada anak murid saya yang telah menjawab soalan tadi. Aha. Okey, jadi disebabkan Azrin dengan Khairil telah berjaya menjawab soalan dengan betul, cikgu bagi seorang 1 bintang. Wow. Tahniah. Tahniah. Okey Terima cikgu, kita nak berehat seketika. Boleh. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot menengah rendah dalam mata pelajaran Geografi tingkatan 2. Baik Betul. cikgu. Boleh Ya. kita teruskan lagi pembelajaran kita cikgu? Boleh, mari kita teruskan dengan topik yang seterusnya. Okey, iaitu membahaskan kepentingan teknologi hijau. Okey, so dalam bahagian ini kita akan melihat beberapa kepentingan dalam penggunaan produk teknologi hijau. Okey, baiklah. Kepentingan teknologi hijau terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu kepentingan yang pertama adalah kepentingan terhadap sosial, iaitu dalam kalangan masyarakat kita. Okey, kepentingan yang kedua semestinya kepentingan terhadap ekonomi dalam sesebuah negara. Okey, kita fokus di Malaysia, negara kita. Okey, kepentingan yang ketiga adalah untuk menjana tenaga. Okey, di mana kita, macam saya tekankan sebentar tadi, kita perlu menjimatkan penggunaan tenaga sumber asli dan kita perlu menjana tenaga yang baharu. Dan kepentingan yang terakhir semestinya untuk alam sekitar kita. Okey, mari kita kupas satu persatu kepentingan teknologi hijau ini. Okey, kita lihat dulu kepentingan yang pertama, iaitu kepentingan kepada sosial. Okey, kepentingan kepada sosial semestinya dapat meningkatkan kualiti hidup penduduk. Okey, yang kedua ialah dapat meningkatkan kemudahan infrastruktur tempatan. Apabila kita sebut tentang infrastruktur, bermaksud kemudahan-kemudahan yang digunakan oleh penduduk. Okey, seperti apa? Seperti penggunaan jalan raya. Kita tahu bahawa penggunaan jalan raya itu sememangnya memberi kepentingan kepada manusia. Jadi, kita dapat meningkatkan kemudahan infrastruktur. Okey, yang seterusnya untuk meningkatkan keselesaan dan kesihatan dalam masyarakat. Okey, apabila kita melaksanakan amalan produk teknologi hijau, penggunaan produk teknologi hijau, kita dapat memberi keselesaan kepada diri kita. Pada masa yang sama, kita dapat meningkatkan status kesihatan kita ke arah kesihatan yang lebih sihat, lebih baik. Dan yang terakhir dalam sosial adalah untuk mengatasi masalah pencemaran alam sekitar seperti pencemaran bunyi dan pencemaran udara. Okey, saya sangat suka dan gemar untuk kaitkan teknologi hijau dengan pengangkutan kerana kita faham bahawa
semakin banyak pengangkutan di sesebuah kawasan, maka semakin banyak bunyi yang dihasilkan, semakin banyak asap yang dikeluarkan. Di mana bunyi dan asap tersebut sebenarnya telah menyumbang pencemaran kepada alam sekitar. Pada masa yang sama, penduduk akan berasa tidak selesa. Jadi amat penting pelaksanaan teknologi hijau dalam kehidupan sosial kita. Okey? Baik, yang seterusnya, mari kita lihat kepentingan amalan teknologi hijau terhadap ekonomi. Okey, yang pertama, semestinya kita dapat mengurangkan kos operasi. Yang kedua, kita dapat meningkatkan nilai aset dan keuntungan. Contohnya seperti negara Malaysia banyak menghasilkan dan banyak terlibat dalam industri fotovolta seperti yang diterangkan sebentar tadi. Apabila kewujudan industri fotovolta, industri tersebut sebenarnya telah menjadi aset kepada negara kita dan pada masa yang sama dapat menyumbang pendapatan kepada negara kita. Baik, yang seterusnya, meningkatkan produktiviti. Yang seterusnya, meneroka peluang mengeksport produk teknologi hijau yang dihasilkan. Contoh seperti panel solar tadilah. Okey, apabila kita berjaya menghasilkan panel solar, jadi panel solar itu mendapat permintaan yang tinggi daripada pelbagai negara, pada masa yang sama dapat menggalakkan industri, dapat menggalakkan aktiviti ekspor dan import. Okey, hubungan perdagangan antara negara. Dan yang terakhir, semestinya menekankan tentang industri fotovolta menjadi penyumbang besar kepada pendapatan keluaran dalam negara kasar KDNK kita. Seperti yang saya tekankan sebentar tadi, kita negara Malaysia adalah negara yang menerima cahaya matahari yang sangat tinggi. Jadi sangat membazir dan merugikan jika kita tidak menggunakan tenaga semula jadi tersebut secara bermanfaat. Jadi sebenarnya kita telah berjaya mewujudkan sebuah industri fotovolta untuk perkembangan ekonomi dalam negara kita. Okey? Baik, yang seterusnya, mari kita lihat kepentingan terhadap penjanaan tenaga. Okey, yang pertama, semestinya untuk merangkumi penggunaan sumber tenaga alam semula jadi seperti angin, air, solar dan juga ombak, di mana tenaga-tenaga tersebut iaitu tenaga angin, tenaga air, tenaga solar dan tenaga ombak merupakan tenaga yang akan berterusan ada, tidak akan pernah habis dan ia merupakan sumber tenaga alternatif yang telah digunakan oleh manusia untuk penghasilan tenaga elektrik dan pelbagai lagi tenaga yang lain. Okey, yang seterusnya, untuk mengurangkan kebergantungan kepada sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Contohnya seperti penggunaan petroleum. Kita tahu bahawa kita banyak kenderaan bermotor pada masa sekarang dan semestinya kenderaan bermotor tersebut amat bergantung kepada penggunaan petroleum. Jadi, jika kita berterusan menggunakan kenderaan yang bergantung kepada penggunaan petroleum, sebenarnya kita boleh menyebabkan sumber tersebut habis. Okey, so kita akan kehabisan sumber semula jadi kita. Jadi, sekarang sebenarnya dunia telah berjaya menghasilkan beberapa jenis kenderaan elektrik dan juga kereta hybrid. Okey, apabila penghasilan kenderaan sebegitu, sebenarnya kita telah pun menjimatkan penggunaan sumber semula jadi kita iaitu sumber yang tidak boleh diperbaharui tadi. Okey. Dan yang terakhir untuk penjanaan tenaga adalah untuk mempromosikan kecekapan guna tenaga negara selamat dan mesra pengguna. Okey, jadi itu untuk penjanaan tenaga. Okey, yang seterusnya mari kita lihat kepentingan kepada alam sekitar. Yang pertama adalah untuk melindungi sumber semula jadi semestinya. Okey, kita menjaga sumber alam kita. Yang kedua, meningkatkan kualiti alam sekitar. Apabila kita berjaya mengurangkan ataupun mengelakkan daripada berlakunya pencemaran-pencemaran tadi, maka kualiti alam sekitar kita akan lebih segar, indah dan nyamanlah. Okey, jadi kita perlu menjaga kualiti alam kita. Okey, yang seterusnya adalah untuk mengurangkan pembuangan bahan yang boleh diketar semula. Okey, kita nak buang sesuatu, kita tengok dulu barang tu ataupun produk tersebut kita boleh tak inovasikan menjadi produk yang baharu ataupun kita kitar semula produk tersebut. Jadi apabila kita fikir dahulu sebelum buang, maka kita dapat mengurangkan pembuangan bahan yang boleh dikitar semula. Okey, dan yang terakhir adalah untuk melindungi ekosistem semula jadi. Apabila kita sebut tentang ekosistem semula jadi, bermaksud penjagaan tentang alam udara kita, persekitaran kita dan juga flora dan fauna. So kita jangan fikir diri kita je. Sebenarnya kita berkongsi alam kan bersama dengan flora fauna kita juga. Jadi kita perlu juga menjaga kelestarian ekosistem kita. Baiklah.
Yang seterusnya, kita ke bahagian soalan. Okey. Okey, cikgu harap murid-murid cikgu bersedia, okey? Baik, soalan yang pertama, jelaskan dua kepentingan teknologi hijau kepada alam sekitar. Okey? Okey, siapa nak cuba? Silakan. Boleh angkat tangan? Okey, Azim. Azim nak cuba jawab. Silakan Azim. Dua kepentingan teknologi hijau kepada alam sekitar ialah melindungi sumber semula jadi dan meningkatkan kualiti alam sekitar. Okey, melindungi sumber semula jadi dan meningkatkan kualiti alam sekitar. Baik, terima kasih Azim. Mari kita lihat jawapan Azim. Okey, jawapannya. Okey, betul. Azim dah pun sebut 2 kan? Okey, jawapannya ada 4. Terima kasih Azim. Jawapan Azim betul. Jadi jawapannya adalah melindungi sumber semula jadi, meningkatkan kualiti alam sekitar, mengurangkan pembuangan bahan yang boleh dikitar semula dan juga melindungi ekosistem semula jadi. Okey, cikgu bagi 1 bintang lagi untuk Azim. Tahniah. Okey, baik. Yang seterusnya mari kita lihat soalan yang kedua. Okey, di sini kita dapat lihat penyataan di dalam kotak yang berwarna gelap iaitu meningkatkan kualiti hidup, meningkatkan kemudahan infrastruktur tempatan. Okey, soalannya, apakah kepentingan yang manakah dapat dikaitkan dengan penyataan di atas? A. Sosial, B. Ekonomi, C. Menjana tenaga, D. Alam sekitar. Okey, siapa nak cuba jawab? Silakan. Saya nak cuba jawab, cikgu. Okey, Khairin. Khairin nak cuba jawab. Silakan Khairin. Saya rasa jawapannya A, sosial. Betul tak, cikgu? A, sosial. Okey, mari kita lihat jawapan Khairin. Okey, jawapannya adalah betul, sosial. Okey, tahniah Khairin. Cikgu bagi lagi 1 bintang untuk Khairin. Wow, tahniah. Tahniah. Okey. Itu sahaja Okey, cikgu. soalan Jadi kita. ini dia. Dalam kita lihat tentang kepentingan kita menjaga alam sekitar ni, cikgu ya. Betul. Patutlah cikgu naik pengangkutan awam, cikgu Betul. Sebab saya nak mengamalkan amalan teknologi hijau. Okey, baik cikgu. Kita nak berehat seketika. Okey, boleh. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah rendah dalam mata pelajaran Geografi tingkatan 2. Baik cikgu, untuk segmen kali ini apa yang akan cikgu kongsikan? Baik, okey. Untuk segmen kali ini kita akan melihat beberapa contoh amalan teknologi hijau yang dapat kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Okey, boleh kita teruskan Aiman? Boleh cikgu, silakan. Okey, baik. Mari kita teruskan. Okey, kita akan membincangkan tentang beberapa amalan yang berkonsepkan teknologi hijau yang dapat kita terapkan dalam kehidupan seharian kita. Okey, baik. Amalan yang pertama, semestinya kita perlu melakukan amalan penjimatan tenaga. Okey, apa itu amalan penjimatan tenaga? Iaitu kita menggunakan cahaya semula jadi pada waktu siang. Tak payah buka lampu, tak perlu buka lampu pada waktu siang kecuali jika gelap. Okey, gunakan penggunaan cahaya semula jadi seperti sinaran cahaya matahari lah pada waktu siang. Okey, yang kedua adalah kita perlu tutup suis dan cabut plug peralatan elektrik yang tidak digunakan. Okey, kalau kita ingat balik penggunaan plug kita, contoh seperti kita mengecas telefon bimbit. Okey, apabila telefon bimbit tu telah penuh baterinya, kita hanya mencabut telefon kita, betul tak? Betul. Kadang-kadang kita terlupa untuk tutup suis kita ataupun kita terlupa untuk cabut plug kita punya pengecas kita itu. Jadi sebenarnya benda itu membazir tenaga. Jadi lepas ni ingat, selepas kita mengecas ataupun lepas kita menggunakan sesuatu peralatan elektrik, pastikan kita tutup suis tersebut dan kalau boleh cabut juga dia punya soket dia tu, plug pengecas dia tu kan. Okey. Yang seterusnya, kita boleh juga mengamalkan penjimatan tenaga melalui penetapan suhu penyaman udara pada minimum
24 darjah Celsius. Okey, sebab selalu kita akan buka yang paling sejuk lah. Kita punya suhu penghawa dingin kita, betul tak? Betul, boleh, tak ada masalah. Tapi kita perlu mengikut kesesuaian suhu penghawa dingin dengan kesesuaian suhu semasa di udara kita, di sekitar persekitaran kita. Kalau suhu sekitar dah sejuk, janganlah kita tekan buka yang paling sejuk. Sebenarnya kita telah membazir penggunaan tenaga di situ. Jadi kita perlu menetapkan suhu mengikut kesesuaian suhu persekitaran kita. Okey, kalau lihat pada paparan gambar seperti yang ditunjukkan, okey, kita dapat lihat di situ ada contoh kan, ada logo macam stiker lah, kita panggil stiker, dan kita selalu nampak stiker tersebut berada di pelbagai jenis peralatan elektrik yang berada di kedai, betul tak? Betul, di mana pada stiker tersebut ada penggunaan bintang. Okey, 5 bintang bermaksud menjimatkan elektrik sangatlah. Oh, lagi banyak bintang, lagi banyak jimat. bintang, lagi jimatlah peralatan tersebut dalam penggunaan elektrik kita. Dan di situ juga kita nampak ada kempen Jom Jimat Elektrik, sebab kita sememangnya perlu menjimatkan tenaga elektrik supaya suhu bumi kita tidak menjadi terlalu panas. Okey, baik. Yang seterusnya, amalan teknologi hijau yang telah pun kita berjaya laksanakan adalah seperti zon bebas asap rokok, di mana kita boleh nampak seperti papan tanda yang ditunjukkan dalam bahasa Inggeris dan juga dalam bahasa Melayu. Kita boleh nampak papan tanda tersebut berada di merata-rata tempat, betul tak? Betul, Kenapa kita perlu tetapkan kawasan larangan merokok? Supaya kita tetapkanlah kawasan tersebut tidak dibenarkan merokok, kerana kita tahu bahawa kadang-kadang asap rokok ni sebenarnya memberi impak ataupun kesan kepada orang lain. Jadi jika ingin jika menghisap rokok tu perlu memastikan kawasan tersebut sama ada dibenarkan ataupun tidak dibenarkan. Okey. Tambah-tambah pula kawasan-kawasan awam cikgu. Betul, kan? kawasan-kawasan awam selalunya memang kita nampaklah bahawa papan tanda ini memang selalu berada di kawasan-kawasan awam. Okey, yang seterusnya melakukan rondaan dan kompaun dikenakan kepada perokok yang melanggar peraturan. Ini perlu dilakukan supaya perokok tersebut mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Okey, yang seterusnya kita dapat meluaskan edaran poster dan tanda amaran larangan merokok di pelbagai kawasan, okey, supaya dapat memberi kesedaran kepada semua masyarakat, khususnya bahawa sebenarnya merokok ini sebenarnya membahayakan kesihatan semestinya, dan pada masa yang sama perlu mengikut peraturan kawasan larangan. Okey, yang seterusnya kita dapat mengamalkan perolehan produk hijau, okey, iaitu kita mengutamakan penggunaan bahan mesra alam seperti yang ditunjukkan di dalam gambar. Contohnya seperti bekas makanan yang dihasilkan daripada ubi kayu. Okey, di mana kita tahu ubi kayu merupakan salah satu sumber makanan kita. Jadi jika kita menghasilkan bekas makanan daripada sumber makanan juga, jadi benda itu bukan bahan buangan, di mana kita boleh manfaatkan semula bekas makanan tersebut. Selain pada itu ada straw kan, macam seperti yang saya cakap tadi, straw yang dihasilkan melalui penggunaan beras kan. Jadi lepas kita minum air, kita dah boleh pun makan straw tu jadi macam biskut lah. Saya dah pernah try. Aiman kena try lepas ni. Sedap tu. Okey. Kemudian kita dapat gunakan kertas kita semula atau kertas terpakai. Okey, macam saya sendiri sebagai seorang guru memang saya banyak guna kertas, dan jika ada kertas yang tidak digunakan, saya akan kumpul dan saya akan buat kitas semula lah. Sama ada saya buat projek dengan murid saya kan untuk buat aktiviti, ataupun saya guna semula kertas itu untuk kegunaan tertentu. Jadi kita kitar semula penggunaan kertas. Okey, dan selain pada itu, contoh produk hijau adalah penggunaan kereta hybrid. Okey, sebenarnya pada masa sekarang ini dah banyak dah pun penduduk ataupun masyarakat mampu memiliki kenderaan ataupun kereta hybrid. Walaupun harganya agak mahal, tetapi sebenarnya penghasilan kereta hybrid ini sebenarnya mampu menjaga alam kita. Kerana apa? Dia tidak mengeluarkan kuantiti asap yang banyak ke udara. Sebab kita, macam saya tekankan sebentar tadi, semakin banyak asap di udara, semakin panaslah udara kita, semakin kotor udara kita. Okey, baiklah. Yang seterusnya, antara amalan lain yang kita boleh lakukan adalah amalan pengangkutan lestari. Okey, mari kita lihat apa itu amalan pengangkutan lestari. Adalah seperti penggunaan pengangkutan awam dan juga berkongsi kenderaan. Okey, kita ada pelbagai jenis pengangkutan awam di Malaysia. Okey, di merata-rata negeri, di setiap negeri ada pengangkutan awamnya.
walaupun sekarang ini pelbagai jenis pengangkutan awam yang kita gelar sebagai e-hailing, betul? Yang mana kita boleh order, kita boleh tempah pengangkutan tersebut melalui aplikasi sahaja. Kemudian datang ambil kita tak perlu tunggu. Jadi benda tu sangat memudahkan kita. Okey, selain daripada itu, kita perlu menggunakan perkhidmatan Park and Ride. Okey, di Kuala Lumpur juga kita telah mengamalkan perkhidmatan Park and Ride ni. Okey, di bandar-bandar besar khususnya. Apa itu Park and Ride? Bermaksud, contohnya seperti di Kuala Lumpur, kita telah pun sediakan kawasan untuk penduduk ataupun masyarakat memarkir kenderaan mereka. Contoh kita nak pergi kerja, contoh kan? Okey, kita bawa kenderaan kita, kita parking di stesen LRT contohnya. Kita parking di situ, kemudian kita naik LRT untuk bergerak ke tempat kerja kita. Itu bermaksud Park and Ride. Okey, kita menggunakan kenderaan kita tapi di separuh jalan, kemudian selebihnya kita sambung guna kenderaan awam. Okey, selain pada itu kita perlu menggalakkan penggunaan basikal atau berjalan kaki jika jarak perjalanan itu adalah dekat. Okey, sebenarnya kan penggunaan basikal ini banyak digunakan di negara-negara maju seperti negara Jepun sebenarnya. Kalau kita boleh tengok kan, penduduk ataupun masyarakat di negara Jepun banyak menggunakan basikal. Okey. Baik, amalan yang seterusnya, kita perlu mengamalkan pengurangan sisa. Okey, iaitu meminimumkan penggunaan barangan pakai buang bagi mengurangkan jumlah sisa. Kita semulalah, maksudnya setiap benda yang kita guna sebelum kita buang, kita fikir dulu sama ada benda tersebut kita boleh kitar semula, boleh guna semula ataupun tidak. Jika tidak boleh digunakan, kita perlu fikirkan satu kaedah pembuangan yang betul mengikut sistem buangan yang betul lah. Okey, sama ada kita tanam ataupun kita buang di dalam tong sampah yang telah disediakan. Jangan buang merata-rata. Kita perlu mengurus sisa buangan kita itu dengan betul. Okey, yang seterusnya adalah perlu menguatkuasakan pengasingan sisa pepejal isi rumah secara berperingkat. Ini melalui kempen lah. Okey, di mana kita tahu bahawa di rumah-rumah kita sebenarnya penggunaan sisa domestik, iaitu sisa-sisa harian kita seperti sisa makanan kan. Kita makan, banyak sisa makanan yang dibuang begitu sahaja. Sebaliknya kita boleh manfaatkan sisa makanan kita seperti menghasilkan baja kan. Kita tanam, kalau kita boleh tanam, kita tanam. Kalau tak boleh tanam, kita kena buang, tapis dulu, ikat elok-elok dan buang dalam tu sampah dengan betul. Jangan campur dengan sampah yang kering. Sampah yang basah perlu asingkan dengan sampah yang kering. Itu cara mengurus sisa dengan betul. Okey, baiklah. Yang seterusnya adalah kita dapat mengamalkan penjimatan air. Okey, pastikan pilih air ditutup dengan betul. Nak tutup air lepas kita guna tu, tutup rapat-rapat. Jangan biar setitis air pun jatuh. Sebab apa? Kita tahu bahawa setitis air itu sangat bermakna dalam kehidupan seharian kita. Okey, jika berlaku kerosakan kerosakan paip, kita perlu membuat aduan segeralah kepada Jabatan Saliran khususnya kan, untuk datang baiki kita punya kebocoran paip tersebut ataupun kerosakan paip tersebut. Okey, selain pada itu, kita juga boleh tadah air hujan bagi kegunaan harian kita seperti kegunaan mencuci kenderaan dan juga menyiram tumbuh-tumbuhan kan. Jadi kita tak perlulah guna air paip, kita guna je air hujan untuk siraman pokok kita. Jadi benda itu sebenarnya tidak memudaratkan pokok kita, sebab itu adalah air semula jadi, air hujan. Jadi kita boleh tadah air hujan tersebut. Okey, baik, yang seterusnya adalah kita dapat mengamalkan amalan 5R. Okey, apa itu 5R? Sebenarnya kita dapat lihat banyak pendapat menyatakan maksud 5R. Okey, antara yang saya tekankan dengan murid-murid saya, amalan 5R itu adalah seperti reuse, rethink, repair, okey, recycle, satu lagi repair. Saya dah sebut repair ke? Reduce. Sorry. Maafkan saya, reduce. Okey. Jadi kita ada 5R di situ, di mana kita dapat, sebelum kita buang, macam saya cakap tadi, kita perlu gunakan 5R ini untuk kita fikirkan sama ada benda tersebut kita boleh buang sebegitu saja ataupun kita boleh guna semula. Okey. Jadi selain pada itu, kita juga memiliki tong kita semula banyak di pelbagai kawasan, banyak tong kita semula, di mana tong kita semula ini kita perlu buang sisa pepejah kita ke dalam tong mengikut kategori yang telah diasingkan lah. Okey, contohnya seperti tong berwarna biru untuk kertas sahaja, tong berwarna jingga untuk aluminium, keluli dan juga plastik, dan juga tong berwarna coklat untuk kaca sahaja. Pastikan pembuangan sisa pepejah kita mengikut tong yang betul. Baik,
Yang terakhir saya rasa yang ni adalah landscape hijau, di mana kita perlu menanam pokok di persekitaran sekolah, rumah dan bangunan dan mewujudkan kawasan hijau supaya kawasan tersebut lebih nyaman dan segar. Sebab kita tahu pokok ni sebenarnya memberi oksigen kepada kita, betul? Lagi banyak pokok, lagi banyak kawasan hijau, lagi banyak oksigen kawasan tersebut, lagi sejuklah persekitarannya. Jadi kita perlu mewujudkan landscape hijau. Baik, seterusnya kita ke bahagian soalan. Okey, soalan yang pertama, nyatakan semula amalan berkonsepkan teknologi hijau yang dapat kita amalkan. Siapa nak cuba? Okey, silakan. Boleh angkat tangan. Okey. Siapa kan murid-murid kita nak cuba? Hamzah. Okey, silakan Amir. Amalan berkonsepkan teknologi hijau yang dapat kita amalkan ialah amalan penjimatan tenaga, mewujudkan zon bebas asap rokok, menggunakan perolehan produk hijau dan amalan pengangkutan lestari. Oh, bagus Amir. Terima kasih jawapan Amir. Cikgu rasa jawapan Amir betul. Okey, mari kita semak jawapan Amir. Okey, Amir dah pun sebut 4 kan tadi kan? Okey, di mana sebenarnya kita ada 7. Okey, dan Amir dah pun sebut 4, iaitu mengamalkan amalan penjimatan tenaga, mewujudkan zon bebas asap rokok, menggunakan perolehan produk hijau, amalan pengangkutan lestari, mengurus sisa dengan betul, amalan penjimatan air dan juga mewujudkan landscape hijau. Tahniah Amir. Tahniah. Okey, cikgu bagi 1 bintang untuk Amir. 1 bintang. Ya. Okey, soalan yang kedua, soalan kebat, iaitu soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, soalannya, mengapakah amalan pengangkutan lestari merupakan amalan yang berkonsepkan teknologi hijau? Siapa nak cuba jawab? Okey, silakan. Aha. Siapa tu? Siapa? Okey, Azim. Silakan Azim. Soalan pendapat dia. Amalan pengangkutan lestari amat penting bagi mengurangkan suhu bumi dan pada masa yang sama dapat mengurangkan jumlah asap di udara. Betul. Okey, mengurangkan suhu bumi dan mengurangkan asap di udara. Jadi dia kaitkan dengan pengangkutan lestari. Okey, mari kita lihat jawapan Azim, tetapi jawapan yang saya akan tunjukkan ini jawapan yang lebih lengkap mengikut kriteria permakahan yang kita perlukan. Okey, contohnya amalan pengangkutan lestari dapat mengurangkan kuantiti asap ke udara yang boleh menyebabkan berlakunya peningkatan suhu bumi. Contohnya seperti menggunakan kenderaan awam untuk ke sesuatu tempat. Jadi kalau lihat di paparan skrin, saya telah pun warnakan dengan berwarna merah, di mana jawapan yang berwarna merah itu sebenarnya adalah markah kepada soalan ini. Okey. Baik, jadi jawapan Azim sebenarnya tepat. Terima kasih Azim. 1 bintang untuk Azim. Tahniah. Okey, baik. Soalan yang ketiga, jelaskan kepentingan teknologi hijau terhadap alam sekitar. Siapa nak cuba? Silakan. Saya mau cuba cikgu. Okey, silakan Azrin. Kepentingannya adalah dapat mewujudkan suasana alam sekitar yang bersih dan nyaman. Dapat mewujudkan suasana alam sekitar yang bersih dan nyaman. Itu memang kita tekankan kepada alam sekitar. Mari kita lihat jawapan yang lengkap kerana ini merupakan soalan kebat. Okey, jawapannya, kepentingannya ialah dapat meningkatkan kualiti alam sekitar dan dapat memelihara ekosistem semula jadi secara berterusan. Okey, cikgu, berapa bintang kita nak bagi ni? Okey, saya bagi 1 bintang lagi untuk Azrin. Tanya. Cikgu, jadi kita tengok murid kita betul-betul dapat menguasai. Saya pun jadi rasa insaf lah cikgu. Dah tak nak dah buat kekotoran, buang-buang sampah, tak nak buat kebakaran terbuka dan sebagainya. Betul. Mungkin cikgu ada sedikit rumusan ataupun nasihat kepada murid-murid kita yang berada di rumah sana cikgu. Okey, boleh. Baik. Okey, rumusan saya pada hari ini dengan tajuk yang telah kita bincangkan, ingat bahawa amalan teknologi hijau itu tidaklah sukar untuk kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Sebenarnya kita boleh amalkan dalam pelbagai amalan seperti yang telah kita terangkan tadi. Kenapa kita perlu buat amalan teknologi hijau? Untuk alam sekitar kita juga. Kalau bukan kita yang nak menjaga alam sekitar kita, siapa lagi yang nak jaga alam sekitar, betul tak? Betul, Jadi cikgu. marilah kita mengamalkan amalan teknologi hijau. Wow, itu dia. Okey cikgu. Ya. Jadi untuk prestasi pembelajaran murid-murid kita hari ini bagaimana cikgu? Baik, untuk prestasi penyertaan murid saya pada hari ini, saya berasa sangat bangga ya dengan murid-murid saya. Tahniah cikgu ucapkan dan terima kasih banyak-banyak. Sememangnya kamu adalah the best untuk cikgu. Wow, itu dia the best untuk cikgu. Jadi cikgu, untuk murid-murid kita yang berada di rumah dan juga di studio, di manakah murid-murid kita nak dapatkan bahan-bahan rujukan pembelajaran kita pada hari ini? Okey, baiklah. Untuk sumber-sumber ataupun bahan-bahan pembelajaran
pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid kita dapat mengakses di Pelantar D5 KPM untuk membaca semulalah apa yang telah kita bincangkan. Betul. Bukan setakat baca cikgu. Ya. Print letak dekat dinding. Betul. Itu Print dia. letak kat dinding, buat ulang kaji. Saya rasa cikgu kalau murid-murid kita dapat amalkan lagi 10 tahun cikgu kita akan dapat menghirup udara yang lebih Betul, segar kan cikgu kan? insyaAllah, betul. Okey, jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Afifah dan juga murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Tak lupa kepada murid-murid yang berada di rumah. Ada rezeki kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.